Baik, kenapa cikgu record? Kerana video-video inilah yang akan cikgu letakkan dalam Google Classroom. Supaya kamu boleh ulang kaji. Jadi itu caranya bagaimana untuk kita belajar. Okey, sejarah tingkatan 2. Alright. Dah sedia? Okey, kita akan sambung pembelajaran kita pada hari ini untuk bab 5 Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum raya hari tu, sebelum cuti hari tu, kita dah belajar sedikit tentang Kesultanan Melayu Melaka. Kita dah belajar sikit tentang Kesultanan Melayu Melaka. Ya. Macam banyak sangat cikgu. Relax, tenang je. Memang dia banyak, tetapi kita kena pergi, okey, kita akan pergi perlahan-lahan. Kita go slow je sampai kamu faham. Faham dulu. Cikgu tahu kamu faham dulu belum tentu ingat. Faham belum tentu ingat. Tetapi apabila faham dan buat latihan, kita buat nota, itu akan tambah ingatan kamu kepada bab ini. So don't worry. Follow je cikgu. Follow je cara cikgu. Cikgu akan ajar kamu. Okey. Terbaik. Okey. Baik. Bab 5, Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Orang tu ada di Melaka lah. Kan? Cikgu. Boleh cari. Okey. Kita lihat di sini tentang apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Sebelum ini, kita telah pelajari tentang pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dalam sejarah kita dah tahu, kita dah belajar tentang yang mengasaskan Melaka ialah Parameswara. Ingat nama tu, Parameswara pada tahun 1400. So, kita dah belajar benda ni dan kamu semua sepatutnya dah belajar dan dah faham tentang Parameswara yang membuka Melaka pada tahun 1400 semasa kamu di darjah 4 dulu. Dia ada dalam buku sejarah darjah 4 dulu tentang pembukaan Melaka. Jadi kita sekarang ni nak sambung pembelajaran tentang Melaka ni, tentang bagaimana Parameswara telah memilih lokasi yang strategik untuk dibangunkan sebagai sebuah kerajaan. Baik, kita lihat pertama, kenapa Melaka itu menjadi pilihan Parameswara? Kerana pertama, Melaka ini adalah laluan perdagangan. Yang kita dah belajar itu laluan perdagangan daripada China dan juga daripada India. So, mereka semua berkumpul di Melaka untuk berdagang. Itu. Jadi, Selat Melaka ini terletak di laluan perdagangan di Selat Melaka. Itu satu. Laluan perdagangan. Yang kedua, kita telah lihat tentang bentuk muka bumi. Di mana kita tahu bentuk muka bumi Melaka ni ada yang berbukit bukau. Bila kawasan berbukit bukau ni sesuai untuk sebagai benteng pertahanan. Dan menjadi panduan kapal dagang. Daripada jauh, kapal dagang cakap, itu bukit di Melaka tu. Bermakna kita dah sampai ke Melaka. Jadi itu bentuk muka bumi. Yang kedua. Yang ketiga, kita dah belajar tentang Melaka ni ada benteng pertahanan semula jadi. Iaitu ada pokok bakau dan juga pokok api-api yang terdapat di pesisiran pantai, tepi-tepi ni. Ada banyak pokok bakau dan juga pokok api-api yang menjadi benteng pertahanan dan pelindung semula jadi. Maka musuh sukar untuk menembusi Melaka. Sebab kawasan tu selut kawasan tu penuh dengan lumpur. Pokok api-api ni pokok bakau juga. Jadi kapal tak boleh nak berhenti di tepi tu. Sebab apa? Sebab terlalu banyak pokok yang menghalang untuk mereka mendarat ke pantai. So itu menjadi benteng pertahanan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita dah lihat tentang kawasan Melaka ini terlindung daripada angin monsun. Dulu memang pandai pilih lokasi. Selat Melaka terlindung daripada angin monsun, iaitu angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya.
So sebab itu kapal-kapal yang berlabuh di Melaka serasa selamat. Selamatlah Melaka ni, tak kena angin monsun timur laut, tak kena angin monsun barat daya. So kapal boleh berlabuh dengan tenang. Dia tak berombak-ombak dan tak ada ribut. Jadi terlindung daripada angin monsun. So 4 faktor inilah yang menyebabkan para mesuara memilih Melaka sebagai lokasi kerajaan, iaitu kerana laluan perdagangan, yang kedua kerana bentuk muka buminya, yang ketiga kerana benteng pertahanannya, dan yang keempat kerana terlindung daripada angin monsun. Itu 4 yang kita dah belajar itu. So cikgu revise balik ini supaya apa? Supaya kamu refresh kamu punya fakta, ingat kembali. Baik. Seterusnya, kita lihat tentang kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Ini adalah daripada subtopik 5.2, iaitu kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Apa itu kegemilangan? Gemilang maknanya cemerlang. Kini gemilang itu semakin. Contoh macam itulah. Cemerlang, gemilang, terbilang. Okay. Jadi bagaimana Melaka boleh gemilang? Antara faktor-faktor gemilangnya Melaka, ataupun sebab-sebab, faktor-faktor ni sebab-sebab faktor-faktor atau sebab-sebab gemilangnya Melaka kerana pertama sekali kepemimpinan raja dia. Sebab tak segemilang kau. Okeylah, baiklah Santosh, kegemilangan kau lah. Baik. Kerana raja dia. Kenapa raja dia, cikgu? Kerana raja dia ni adalah dikatakan sebagai keturunan Raja Palembang, iaitu keturunan daripada keturunan raja-raja Palembang yang dikatakan datang daripada Iskandar Zulkarnain, which is raja yang besar di kawasan Asia. Maknanya kan, kalau katakan contoh, kalau katakan kamu kata, aku ni kan orang yang bukan biasa-biasa tau. Kemudian kawan kamu tanya, kenapa? Kau keturunan raja? Tak. Tak. Aku bukan keturunan raja. Tapi sebenarnya aku ni ada kena-mengena dengan Bill Gates. Power tak? Kalau kamu ada kena-mengena dengan Bill Gates. Bill Gates orang paling kaya dunia tu. Aku dengan Bill Gates tu macam ni. Aku Bill Gates tu, aku panggil dia kan Pak Ngah je. Aku panggil Bill Gates Pak Ngah. Masa raya hari tu Bill Gates datang rumah aku. Mesti korang cakap apa? Kamu akan kata, dahsyat keturunan ni. Okay. Elon Musk. Elon Musk lah pula sekarang kan. Jadi itu contoh. Maknanya apa? Kalau dia keturunan orang yang power, maknanya raja tu pun memang power. Jadi Raja Melaka ni keturunan Raja Palembang yang datang daripada Iskandar Zulkarnain, iaitu raja yang besar di Asia. Sebab itu Sultan Melaka ini diberikan taraf yang tinggi. Hebatlah Sultan Melaka ni, keturunan power ni. Macam itulah keturunan raja. Itu yang pertama, sebab raja tu berketurunan Raja Palembang. Yang kedua, kerana Raja Melaka ni telah menjalankan fungsi atau peranan dia yang unggul, yang hebat. Sebab Raja Melaka ni menjadi simbol perpaduan kemakmuran, menjadi ketua angkatan tentera, mengetuai hubungan diplomatik, menyelaraskan kegiatan ekonomi, menjadi ketua agama Islam, menegakkan keadilan. Cikgu, raja just duduk atas throne, baginda lepas tu bagi arahan je ke? Bukan. Baik. Sebenarnya, untuk pengetahuan kamu kan, dalam sesuatu negara, kita ada king, kita ada prime minister ataupun Perdana Menteri, kita ada menteri-menteri, kita ada kaki tangan kerajaan, kita ada rakyat. Bagi tahu cikgu, manakah yang paling penting? King, prime minister, menteri-menteri, kaki tangan kerajaan atau rakyat? Mana satu yang paling penting?
Yes, yang paling penting ialah king. Walaupun orang kata, cikgu, king tak buat apa-apa, cikgu. King tak buat apa-apa. Harus diingat, okey, kalau dalam macam badan kita macam badan kita. Badan kita ni, manakah organ yang paling penting? Badan kita ni, organ mana yang paling penting? Otak. Ya, otak. Otak dan juga jantung. Itu penting. Tapi paling penting otak. Otak kecil je. Tapi daripada otak lah, dia akan arahkan tangan, arahkan kaki, arahkan mulut, mengarahkan mata untuk bergerak dan melakukan tugas dia. Jadi yang mana paling penting? Otak. So king tu ibaratkan otak bagi sesebuah kerajaan. Okay. Ya, betul Pravin. Macam juga otak. Otak ada tapi kalau darah tak ada, tak boleh juga cikgu. Kalau otak ada tapi jantung tak ada, tak boleh juga cikgu. Ya, tetapi semuanya bermula daripada otak. Kan? Jadi sebab itu, ya betul, tetapi dia saling memerlukan, tetapi yang paling penting ialah otak. So dalam negara, yang paling penting ialah king. Even though king hanya mengarahkan, but the brain datang daripada king. Jadi itu pentingnya raja. Pentingnya raja, ya. Baik. So kita lihat bahawa Raja Melaka telah menjalankan tugas-tugas dia. Dan juga kita lihat di sini, raja ini ada alat kebesaran. Maknanya dia ada beberapa alat yang mana menunjukkan dia adalah king. Rakyat biasa tak ada. Contohnya apa? Ada nobat diraja. Ini adalah alat muzik untuk raja. Orang-orang biasa dia tak ada nobat. Orang-orang biasa main gitar, orang biasa main drum, orang biasa main bass, main keyboard, main piano. Tapi raja-raja tak ada. Raja-raja alat muzik dia ialah nobat. Itu yang berbeza dia. Untuk mainkan ke orang lah. Tak ada. Kemudian tombak berambu ni pun raja saja yang ada. Cap moho ni pun raja saja yang ada. Pending diraja yang pakai di tali pinggang tu, itu pun raja saja yang ada. Bila raja tu kata, better ada nobat, better ada tombak berambu, better ada cap moho, better ada pending diraja, means orang itu adalah raja. Macam boleh kopi je cop tu. Walaupun boleh kopi, tengok siapa yang pegang. Siapa yang pegang. Jadi keturunan raja saja yang boleh memegang atau menyimpan alat-alat kebesaran ini. Kalau benda-benda tu hilang, benda-benda tu tak hilang sebab ada penjaganya. Ada penjaganya. Yes. Okey. Ya. Baik. Seterusnya kita telah lihat tentang kewibawaan. Raja ni memiliki ciri-ciri kewibawaan. So kewibawaan ni maknanya apa? Kita kata kepemimpinan. Iaitu dia tu, raja tu adil, berwibawa, mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Dan raja memerintah berdasarkan bidang kuasa yang ditetapkan mengikut hukum kanun Melaka. So, inilah dia tentang faktor kegemilangan Melaka, iaitu yang pertama tentang kepemimpinan raja. Sebab raja itu keturunan Raja Palembang, sebab raja itu peranan dia yang unggul, sebab raja itu berdaulat dan ada alat kebesaran, dan raja itu ada kewibawaan dia. Baik, ada pelajar tanya, cikgu, boleh tak saya jadi Laksmana in the future? Boleh? Untuk menjadi Laksmana di negara kita ni, biasanya Laksmana itu akan menjadi Laksmana untuk Angkatan Tentera Laut. So kamu kena menjadi pemimpin yang paling tinggi dalam Angkatan Tentera Laut. So kamu boleh dapat jadi Laksamana. Itu cara dia. Jadi askar lah.
Okey. Baik. So kita telah lihat faktor kegemilangan yang pertama, kepemimpinan raja. Baik, hari ini kita sambung tentang sistem pentadbiran. Tak boleh, tak boleh. Okey. Dalam sistem pemerintahan kebiasaannya semua pemerintah ataupun para pembesar ataupun juga bendahara ataupun menteri-menteri bendahara lah atau pembesar kebiasaannya adalah orang lelaki, bukan orang perempuan. Itu ya. Kena terimalah hakikat tu. Baik. Yang kedua, tak. Memang betul. Okey, ini mesti ada yang marah. Cikgu dah agak dah. Mesti ada yang marah. Cikgu, saya ni orang perempuan. Saya pun boleh buat kerja macam orang lelaki lah. Okey, nak tanya. Senang je. Okey, orang lelaki memang diberi tanggungjawab as a leader. Orang perempuan memang telah diberi tanggungjawab untuk menjadi follower. Sebab itu orang perempuan kena follow lelaki. Tak percaya tanya mak kamu. Mak kamu follow ayah kamu ke ayah kamu follow mak kamu? Tiru. Mak kamu follow ayah ke ayah follow mak? Mestilah apa? Mestilah mak follow ayah. Okey. Iya, betul. Jadi itu memang we men born as a leader. Memang itu natural. Kadang-kadang orang tak nak tapi we need to. Okay. Jadi bukan dalam keluarga lah. Yes. Okay, memang mak planner. But the brain comes from father. The brains come from father. Queen Elizabeth tu sebab keturunan. Sebab keturunan. Kena faham perbezaan tu ya. Jadi semua trigger. Yang perempuan semua trigger. Hey, orang perempuan ni tak payah trigger. That is the fact. Okay. Cikgu cakap brain cikgu. Okay, baik. Kita lihat yang kedua iaitu sistem pentadbiran. Okey. Kenapa Melaka gemilang? Faktor yang kedua kerana sistem pentadbiran. Kerana Melaka telah mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan. Ingat 4 lipatan. Dan sistem ini bermaksud pada setiap peringkat pentadbiran terdapat pembesar yang dilantik oleh pemerintah bagi membantu melicinkan pentadbiran. Dan pembesar berempat, okey, kalau ikut susunan ni ini sistem pembesar 4 lipatan. Atas sekali sultan, kemudian pembesar berempat, kemudian pembesar berlapan, kemudian pembesar 16 dan pembesar 32. Maknanya 4, 8, 16, 32. So itu sistem pembesar 4 lipatan. Dan pembesar berempat itu adalah 4 orang yang telah kita pelajari hari itu. Iaitu yang mana? Inilah dia. Okey. So cikgu nak highlightkan hari ini iaitu berkaitan dengan pembesar berempat ini. Baik, jom kita tengok pembesar berempat ini. Okey, iaitu juga dikatakan sebagai orang kaya berempat. Iaitu yang pertama bendahara. Baik, bendahara ni zaman dulu ada. Zaman sekarang tak ada bendahara. Tapi zaman sekarang ni jawatan dia tu lebih kurang sama macam siapa tahu? Sama macam Perdana Menteri. Macam Perdana Menteri. So itulah bendahara. Macam Perdana Menteri. Sebab apa? Tugas dia adalah menjadi penasihat raja. Advisor bagi raja. Kemudian menteri utama peringkat pusat. Maknanya menteri yang paling penting. Paling penting dalam pembesar berempat ni. Kemudian ketua turus angkatan perang. Ketua turus ni maknanya ketua yang menyertai strategi ataupun plan dalam angkatan peperangan. Dia tak terbabit dengan perang tapi dia plan dan juga dia rancangkan tentang susunan kita kata angkatan perang.
Dia juga ketua hakim dan juga bendahara ini juga adalah pemangku sultan. Pemangku sultan bermaksud kalau sultan, okey, kalau kita tengok atas sekali yang sultan, kalau sultan let's say dia pergi melawat negara lain. Contohnya Sultan Melaka pergi melawat kerajaan Sriwijaya atau kerajaan Majapahit. Jadi di Melaka siapa nak ganti? Di Melaka bendahara lah yang akan naik, okey, menjadi pemerintah untuk sementara waktu. So apabila sultan balik dan bendahara turun semula kepada menjadi bendahara semula. So itu yang dimaksudkan pemangku sultan. Okey. Baik, itu bendahara. Yang kedua, penghulu bendahari. Baik, cikgu nak tanya kamu semua lah. Mesti kat kelas kamu, kat sekolah kamu, mesti ada jawatan bendahari. Betul tak? Bendahari kelas, bendahari bendahari persatuan, bendahari kelab sukan dan sebagainya kan. Apa tugas bendahari? Apa tugas bendahari? Bendahari kutip duit, betul? Bendahari kutip duit. Dan di Melaka dulu, bendahari dia bukan seorang, ramai. Bendahari dia ramai. Ada bendahari untuk buat collection daripada para pedagang India. Ada bendahari mengutip teks daripada pedagang Cina. Ada bendahari yang kutip teks daripada pedagang Arab. Ya, ada teks, dulu ada teks. Even zaman Melaka pun dah ada teks cukai. So bendahari ni ramai. Bendahari ni ramai. Okey, ramai. Tetapi dalam ramai-ramai tu akan ada seorang jadi ketua bendahari. Dan ketua bendahari itu adalah dipanggil penghulu bendahari. Okey, penghulu bendahari. Bila start ada teks, memang ada teks. Teks tu cukai. Teks tu cukai. Jap, sebelum itu, korang tahu tak cukai tu apa? Memungut hasil. Tahu kan cukai tu? Tahu. Korang ni tahu, of course. Teks tu apa cikgu? Ada yang tanya, teks tu apa cikgu? Okey, baik, sebenarnya macam ni. Cukai ni sebenarnya adalah bertujuan untuk untuk membangunkan negara. Sebagai contohlah, kalau mak bapak kamu bayar cukai kan? Kamu bayar cukai tak? Kamu bayar cukai tak? Kamu rasa macam, ada ke saya bayar cukai? Kamu bayar cukai tak? Kamu mungkin kata, tak cikgu. Tak, bapak saya yang bayar, mak saya yang bayar, betul? Tapi sebenarnya perasan tak? Korang pun bayar cukai juga bila kamu beli barang. Contoh, bila kamu pergi beli makanan dekat McDonald, kamu beli barang McDonald, satu set Big Mac. Satu set Big Mac tu harga dia katakanlah RM13.50. RM13.50. Kemudian bila saya nak yang itu ya, RM13.50. Saya nak yang tu, set Big Mac tu ya. Okey. Dan cashier akan dia tekanlah. Kemudian bila kamu nak bayar kan, RM13.50 tak. Total sebenarnya RM14 ya. Dan kamu kata, kenapa RM14? Bukan kat situ RM13.50 ke? Dan dia cakap apa? Encik, RM50 tu cukai. RM50 lagi tu cukai. Bermakna kamu pun bayar teks. Kamu tak boleh cakap apa? Saya order RM13.50 set Big Mac je. Saya tak order cukai. Siapa suruh order cukai? Saya bukan boleh makan cukai, saya tak nak bayar cukai. Tak boleh. Kena bayar juga. Jadi kena bayar cukai. So cukai tu untuk apa? McDonald tadi, RM50 tadi, dia akan kumpulkan semua orang yang dah bayar cukai makanan tadi. McDonald akan bagi pada kerajaan sebagai cukai perkhidmatan, cukai kerajaan. Kerajaan akan kumpul semua cukai daripada seluruh negara untuk apa?
Ni nak tanya kamu. Kalau jalan raya ada lampu kan? Ada lampu jalan raya kan? Siapa nak bayar bil elektrik? Siapa nak bayar bil elektrik lampu tu? Kerajaan. Kerajaan. Kerajaan yang bayar. Kemudian kalau jalan raya rosak, berlubang-lubang, siapa nak repair? Kerajaan. Kerajaan pakai duit mana? Duit cukai lah. Bayangkan kalau kerajaan tak ada duit cukai. Siapa nak repair jalan raya tu? Kerajaan akan bayar kepada syarikat yang akan baiki jalan. Kerajaan akan bayar kepada syarikat yang baiki jalan. Kemudian bayar kepada TNB. Bayar kepada TNB. TNB yang supply elektrik kan ke jalan raya. So, kerajaan bayar. Itulah dia punya fungsi. Boleh faham sekarang kan? Itu pentingnya cukai. Elektrik guna duit. Habis tu, yang bil elektrik rumah kamu tu tak payah bayar pakai duit. Bukan elektrik natural. TNB kena guna duit. Yelah, of course TNB kena duit. Maintenance. Tu repair wire, kabel dan sebagainya. Itu semua adalah perlukan duit maintenance. Daripada mana? Cukai. Yes, betul. Itulah sebenarnya fungsi cukai. Yes, good. So cukai tu untuk kita balik. Ya, betul. Sebenarnya cukai tu kerajaan collect untuk kita memudahkan kita juga. Okay, untuk keselesaan kita. Tak boleh cakap Santosh. Okay, tak betul. Paksa yang tak. Keluar rumah lah sebab dah bayar bil api highway. Yelah Lily. Silalah keluar. Silalah keluar jalan-jalan. Siapa yang tidak bayar cukai? Dia akan still bayar cukai juga kepada melalui pembelian barang. Baik. So, di Melaka semua cukai dikutip oleh bendahara-bendahara. Okey, ramai bendahara. Tapi ada seorang yang akan jadi ketua. Seorang jadi ketua bendahari. Okey, yang bendahari ni akan kutip cukai dan ada seorang ketua bendahari yang akan collect daripada bendahari-bendahari yang lain. So, seorang ketua bendahari itu akan dipanggil penghulu bendahari. Penghulu bendahari. So, itulah dia maksud bendahari. So, bendahari ni kalau di dalam zaman sekarang, bendahari ni dipanggil apa tahu? Dipanggil sebagai Menteri Kewangan. Iaitu Ministry of Finance. Maknanya Menteri Keuangan. Macam sekarang lah, Malaysia ada Menteri Keuangan kan. So samalah macam dulu ada penghulu bendahari. Dan juga kalau kita lihat, penghulu bendahari sebenarnya akan memungut hasil ataupun ufti. Kemudian ketua bagi segala bendahari, ketua urus setia istana, maknanya ketua yang akan menguruskan keadaan istana itu, dan juga penghulu bendahari akan menjadi ketua Syah Bandar. Bukan money minister, iaitu kita kata finance minister. Finance minister. So iaitu Menteri Keuangan. So itu yang kedua. So pembesar berempat yang kedua ialah penghulu bendahari. Pembesar berempat yang ketiga iaitu siapa? Iaitu Temenggung. Temenggung juga dikenali sebagai ketua polis atau ketua penjara. Maksudnya di sini bahawa Temenggung adalah macam sekarang dipanggil ketua polis negara. Jadi Temenggung juga adalah penguasa bandar dan kota Melaka, pegawai protokol istana dan juga hakim di darat. Serta pegawai protokol istana. Kalau ada yang tanya, cikgu, macam mana pegawai protokol ni, cikgu? Dia macam ni. Kamu tahu kan bahawa Melaka menerima ramai pedagang daripada Arab, daripada India, daripada China, daripada
Jawa dan sebagainya. Apabila para pedagang ni dia nak jumpa sultan, dia kena jumpa Temenggung dulu. Sebab Temenggung akan ajar. Dia kata apa? Contoh macam pedagang Arab kan. Pedagang Arab datang. Patik nak jumpa sultan. So Temenggung kata apa? Kamu nak jumpa sultan? Boleh. Tetapi kamu kena ikut cara saya. Mula-mula mesti jalan balai rong, mesti ampun tuanku. Kemudian jalan sikit sebanyak 7 steps ke depan. Kemudian ampun tuanku. Sampai ke depan lagi baru ampun tuanku, dan kamu duduk, tidak boleh berdiri depan sultan. Siapa yang ajar tu? Temenggung. Temenggung akan ajar okey, orang-orang yang nak jumpa sultan how to meet sultan, bagaimana nak berjumpa sultan. So what is protokol dia, bagaimana cara-cara dia. Siapa yang ajar? Temenggung. So itu dipanggil protokol. So pegawai protokol istana ialah Temenggung yang akan ajar. Alright. So itu adalah pembesar yang ketiga, iaitu Profesor Askar. Okey, baik. Dan yang keempat ialah Laksamana. Laksamana iaitu Ketua Angkatan Laut. Angkatan Laut tentera tu memang adalah Laksamana, dan beliau juga adalah bodyguard, pengawal peribadi raja, bodyguard raja. Sebab tu dulu Hang Tuah, kalau kamu ingat Hang Tuah kan, Hang Tuah tu bodyguard sultan. Hang Tuah tu bodyguard sultan. Okey, bukan personal assistant, bodyguard. Okey. Kemudian juga tugas Laksamana ialah iaitu ketua duta dan ketua utusan ke negara luar. Kalau ada utusan nak dihantar ke negara luar, so Laksamana akan lead, bawa rombongan pergi jumpa kerajaan luar. Dan juga Laksamana adalah hakim di laut. Jadi bila ada pembesar berempat ni yang power ni, seperti bendahara, penghulu bendahari, ada Temenggung, ada Laksamana, no wonder lah, okey, Kesultanan Melayu Melaka memang kuat dan gemilang. Setuju tak? Sebab apa? Sebab ada bendahara atau pembesar-pembesar yang hebat-hebat ini. Sebab itu Melaka gemilang. Okey. Seronok ke jadi Laksamana? Kena tanya orang yang pernah jadi lah. Kan? Jangan tanya cikgu. Okey. Baik. Jadi itulah kita katakan sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Yang mantap, telah membawa keamanan dan kemakmuran kepada Kesultanan Melayu Melaka. Dan corak pentadbiran Melaka ini diwarisi, maknanya diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Melayu yang lain. Kerajaan Melayu lain ini seperti Perak, Selangor apa semua mencontohi corak pentadbiran Melaka. Maknanya Melaka ni memang hebat. Memang hebat. Okey. Baik. So, ada soalan nak tanya sebelum kita proceed lagi? Ada soalan nak tanya? Tiru? Nak tanya apa? Tadi cikgu terangkan pasal teks. Kamu tak nak dengar. Sekarang bila kamu sekarang baru nak tanya teks tu apa. Okey, yang lain-lain ada soalan? Tak ada. Yang lain tak ada soalan Kita proceed. Okey. So kita proceed kepada apa perbezaan bendahara dan bendahari? Senang sahaja. Bendahara seperti Prime Minister ataupun seperti Perdana Menteri. Tapi kalau bendahari, okey, dia seperti Menteri Keuangan. Dia collect duit je. Bendahari dia collect duit. Bendahara dia menjadi apa? Dia menjadi assistant ataupun dia menjadi penasihat kepada sultan. Sultan. So itu yang kamu kena faham. Okey. Okey, sama-sama. Alright. So, tak ada soalan? Kita boleh teruskan. Pokok Melaka masih wujud ke cikgu? Ya. Pokok Melaka masih wujud. Tapi bukanlah pokok Melaka yang menjadi
menjadi sandaran para mesuara tu, tak. Tapi pokok Melaka tu memang ada lah. Memang ada. Okey. Okey, baik. So, kita tengok satu bahagian tentang glossary ini, iaitu sistem serah dan sistem kerah. Gelaran raja macam mana? Kalau bendahara tak setuju raja tu duduk dalam gelaran raja, macam mana? Kalau bendahara tak setuju, contoh kalau bendahara tu tak setuju raja itu duduk dalam gelaran raja, bermakna bendahara itu perlu tanya kepada pembesar-pembesar lain. Adakah pembesar lain sependapat atau kita kata setuju dengan bendahara? Kalau pembesar-pembesar lain tu, 3 orang lagi tu, dia kata, kami setuju yang itu Sultan Melaka. Bendahara kata, saya tak setuju. Kalau tak setuju, maknanya dia kena turun, gantikan dengan orang lain untuk jadi bendahara. Itu cara dia. Tapi secara umumnya, semua para pembesar akan sentiasa taat kepada Sultan, walaupun siapa pun Sultan. Itu memang ketaatan. Ketaatan. Sebab itu, kalau kita lihat macam mana raja ataupun Sultan Melaka ini boleh mendapat kita kata kita boleh mendapat kesetiaan daripada rakyat, kerana ada 2 sistem. Di Melaka diamalkan 2 sistem, iaitu sistem serah dan juga sistem kerah. Perbezaannya S dengan K je. Baik, for example yang first, sistem serah. Apa itu serah? Baik, sistem serah ini ialah pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat diberikan kepada pemerintah. Kenapa kena beri? Pemberian ini dilakukan sebagai balasan kepada pembesar yang telah menyediakan tanah untuk rakyat. Jadi kadar dan nilai serahan itu berapa banyak atau berapa sikit yang nak kena bagi itu bergantung kepada hasil tanaman dan ternakan yang diperoleh. Contoh, baik, katakanlah cikgu ni raja. Cikgu ni raja, Sultan. Kemudian kamu semua rakyat. So Sulaiman dia bercucuk tanam padi. Kemudian juga Santosh Das dia menanam pokok tebu. Jadi menanam tu, kamu berdua ni adalah rakyat negeri cikgu. So cikgu Sultan. So setiap tahun kamu berdua ini dikehendaki memberi sedikit bahagian hasil tanaman kamu kepada cikgu sebagai raja. Kerana apa? Macam cukai. Betul, macam cukai. Beri kepada cikgu. Untuk apa? Sebagai tanda bahawa kamu mengakui. You declare that I am your king. So, jadi itu tanda, oleh kerana kamu telah memberi, menyerahkan hasil tanaman kamu, tebu, Santosh Das bagi tebu pada cikgu, kemudian Sulaiman bagi beras pada cikgu, maka cikgu as a king, cikgu akan declare, they are my citizen. Dia semua adalah rakyat cikgu. So nobody can touch them. Kalau ada sesiapa yang akan cuba mengganggu Santosh Das dan Sulaiman ini, maka cikgu akan sediakan tentera untuk menentang orang yang merosakkan Sulaiman dan juga Santosh Das. Cikgu memberikan apa? Perlindungan. So, iyalah sebagai tanda kesetiaan lah. Itu tanda dia. Nampak tak? Cikgu memberi perlindungan kepada rakyat, rakyat memberikan so under my protection, under king protection. So itulah kita kata sistem serah, which is rakyat akan serahkan sedikit hasil tanaman kepada pembesar atau raja. Itu sistem serah. Zaman sekarang macam tax lah, macam cukai.
Sekarang tax. Sekarang tax. Cukai. Sekarang cukai. Baik. Kemudian yang kedua, sistem yang kedua iaitu sistem kerah. Sistem kerah ni apa cikgu? Okey, sistem kerah ni pula ialah merupakan sesuatu pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah. Wow. Buat kerja tanpa diberi upah. Ya. Misalnya membina istana, membina kubu, membina jalan dan saliran. Ya, maknanya volunteer. Sistem ini menunjukkan wujud sikap taat setia, sedia berkorban dan rakyat berganding bahu membantu pemerintah. Maksudnya di sini, sistem kerah ialah, ya betul, sistem kerah ni bermaksud apa? Rakyat as a volunteer memberikan sumbangan tenaga untuk membina istana, untuk membina jalan, untuk membina saliran bagi negeri tersebut atas perintah sultan. Jadi rakyat pada zaman dulu memberi kerja tu tanpa sebarang upah. Tidak. Sekarang ni semua duit. Kalau sekarang ni kerajaan kata okey nak bina jalan raya, so kerajaan kena sediakan peruntukan. Satu allocation duit untuk beli tanah tar, beli minyak dia, kemudian upah orang untuk buat kerja. So semuanya perlukan duit. So kalau nak suruh rakyat buat sendiri memang taklah. Jadi that's why kerajaan perlu collect tax. Untuk apa? Untuk buat kerja-kerja tu. Kalau tak collect tax, macam mana kerajaan nak bayar? Kan? Macam mana nak dapat jalan raya yang cantik kalau tak ada orang yang repair jalan raya? Jadi kerajaan kena sediakan money allocation ataupun peruntukan untuk bayar orang bagi membaiki jalan raya dan sebagainya. So, sumbangan rakyat tak perlu sumbangan rakyat. Sekarang ni semuanya tax. Semuanya adalah tax. So, itulah kepentingan cukai, iaitu zaman Melaka dulu, kepentingan sistem serah dan juga sistem kerah. So inilah yang kita katakan sebagai faktor kegemilangan Melaka, iaitu sistem pembesar 4 lipatan dan kerana ada pembesar berempat. Baik. Cikgu tahu ramai yang mungkin kat sini dah mengantuk. Dah mula rasa macam penatnya cikgu. Rasa macam tak faham-faham je, macam susah je nak masuk ke nak belajar. Ke korang okey lagi? Cikgu tahu korang penat sebenarnya ni. Hari ni sekolah hari ni sekolah kan? Still hidup cikgu. Ya. Nanti kena buat homework pula. Nanti kena buat homework pula. Sekejap so kita akan why not cikgu bawa kamu untuk kita pergi melawat Melaka? Nak tak? Nak tak untuk kita melawat Melaka? Ya. Ambil je. Ya betul. Saya sampai berlari cikgu. Oh ya ke? So kita pergi melawat Melaka sekarang. Boleh kita melawat Melaka sekarang. Jom kita melawat Melaka. Dan sebelum itu kita akan lihat Melaka. Di manakah Melaka? Jom kita tengok Melaka. Tak jam cikgu, tak ada.